Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa kita lagi dalam video pembelajaran bersama Cikgu Is. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, Cikgu nak pastikan pelajar semua sediakan pen dan kertas. So, awak semua bolehlah catat apa saja nota-nota penting pada hari ini. Okey, so kita akan mulakan. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang bab 5. Okey, bab 5 kita akan belajar tentang ikatan kimia. Okey, ikatan kimia kat sini kita akan lihat ikatan kimia di dalam sebatian. Okey, kita akan tengok banyaklah dalam sebatian tu macam mana dia membentuk ikatan ataupun bergabunglah membuat jalinan antara satu atom dengan satu atom yang lain. Okey, jadi kita pergi dulu kepada kenal dulu apakah asas, okey, asas pembentukan sebatian. Okey, untuk asas pembentukan sebatian ni, bila kita bercakap tentang asas, asas benda-benda yang wajib, benda-benda yang perlu ada ataupun teras lah. Teras untuk membuat satu sebatian. Okay. Awak perlu ada ataupun kita perlu ada dua unsur. Okay? Kita perlu ada dua unsur ataupun lebih, dua atau lebih. Okey, bila awak ada dua atau lebih unsur, barulah kedua-dua unsur ni boleh membuat satu jalinan ataupun ikatan. Kat tengah-tengah ni kita panggil ikatan lah. Ikatan ni kita panggil sebagai ikatan kimia yang kita akan belajar ini. Okey, jika dia hanya ada satu saja unsur, ini kita tak boleh membuat ikatan. Kita tak boleh cakap dia sebagai sebatian kerana ini dikenali sebagai atom. Okey, jadi cikgu nak sentuh lagi tentang ikatan ni. Ikatan dekat tengah ni dia terbahagi kepada dua. Okey, terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ikatan ion. Jenis yang kedua adalah ikatan covalent. Okey, ion dan covalent. Okey, so untuk setiap ikatan dan ikatan ni, jenis ikatan ni, kita akan tengok adalah beberapa proses dia yang membezakan kedua-dua ikatan ni. Okey, sebab apa? Tak semua sebatian menggunakan ikatan ion. Ada juga sebatian yang menggunakan ikatan covalent. Okey, so jom kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan ikatan ion. Okey, baiklah. Untuk ikatan ion, so kita tahu ikatan ion, kata kunci dia ion, betul? So mesti ada kena-mengena dengan ion. Okey, so kita kena tahu dulu apakah maksud ikatan ion. Okey, ini maksud dia. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk melalui pemindahan elektron. Okey, pemindahan elektron antara atom logam dan atom bukan logam. Okey, so cikgu dah gariskan kat sini, iaitu pemindahan elektron. Okey, maksudnya proses dia adalah ikatan tu terbentuk apabila adanya pemindahan elektron antara atom logam dan atom bukan logam. So ini dia punya kata kunci. Awak kena ingatlah, logam dan bukan logam ia merujuk kepada ikatan ion. Okey, cikgu nak refresh sedikit tentang bab 4. Okey, dalam bab 4 kita ada belajar tentang yang kita sebut sebagai susunan elektron duplet ataupun oktet, betul?
Okey. Kalau nak tahu konsep mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet yang stabil ni, kita guna pakai dalam bab 5 ni. Sebab apa? Bila kita nak buat ikatan, kita kena ada sebab lah kenapa dia membuat ikatan tu, betul? So ini adalah konsep yang kita guna pakai. So kita akan tengoklah contoh macam mana dia mengguna pakai konsep daripada susunan elektron duplet ataupun oktet yang stabil ni. Okay. So kita pergi pada contoh yang pertama. Okey, contoh pertama untuk ikatan ion, kita kena belajar dulu tentang pembentukan ion. Okey, untuk pembentukan ion ni dia terbahagi kepada dua, iaitu atom logam kepada cation. Okey. So atom logam kepada cation. Okey, macam mana? Kita ambil contoh kat sini. Okey, contoh tadi. Contoh kita ambil atom lithium Lithium. Okey, lithium mengandungi berapa banyak proton? 3, betul? So susunan elektron dia 2 1. Okey, so 2 1. So kat sini kita tengok dia ada berapa banyak petala? 2 petala. Satu petala pertama kita ada 2. Petala pertama kita ada 2 elektron. Pertama kedua kita ada 1 elektron. Okey. Okey, pertama. Okey, so kita letaklah. Petala pertama kita ada 2 elektron. Petala kedua kita ada 1 elektron. Okey. Konsep dia kita guna kat sinilah. Okey. Atom logam. Okey, atom logam akan berubah kepada cation. Macam mana? Okey, dia berubah apabila dia menderma 1 elektron. Okey, apabila dia menerima 1 elektron. So apabila dia menerima 1 elektron, dia akan jadi apa? Okey. Elektron yang paling luar. Paling luar kita ada 1. So elektron ni dia akan dermakan. Maka bila dah derma, kita hanya tinggal 2 elektron saja. Kita hanya ada 2 elektron saja pada petala yang pertama. Okey. So tinggal 2 elektron saja. Jadi susunan elektron dia adalah 2. Okey, sekarang 2 kan. Bila dia dah derma, dia kurang 1 elektron, betul? Apabila dia kurang 1 elektron, maka ia menjadi atom lithium ni tadi, dia akan menjadi ion. Okey, cation yang bercas positif 1. Okey, yang bercas positif 1. Okey. Kalau kita tengok kat sini, 2 adalah susunan elektron yang duplet. Betul? 2 adalah susunan elektron duplet yang stabil. Sebab itulah atom lithium tadi dia nak dermakan elektron dia. Sebab apa? Sebab dia nak mencapai susunan elektron yang duplet. Okey. Sebab tu dia dermakan susunan elektron, dermakan 1 elektron. Okey. Cikgu, kenapa dia tak boleh jadi susunan elektron yang oktet ke? Kenapa dia perlu jadi yang duplet? Okey. Kalau nak jadi oktet, awak kena ada 28. Okey, 28 adalah oktet. Okey,
Octet. Kalau octet, awak perlu terima lagi elektron berapa? Sini ada 1, sini ada 8. Nak jadi 8, awak kena terima lagi 7, betul? So, untuk capai kestabilan, atom lithium lebih mudah untuk menderma elektron sebab dia derma 1 elektron, dia terus dapat kestabilan yang duplet berbanding dia terima elektron lagi 7. Dia kena terima lagi 7 untuk mencapai kestabilan yang octet. Sebab itulah dia hanya menderma 1 elektron. Okay. So, ini susunan elektron dia. Jadi, kalau nak lebih jelas, kita boleh buat juga dalam bentuk persamaan kimia. Okay, persamaan kimia. Okey, dalam bentuk persamaan kita panggil sebagai persamaan setengah lah. Okey, ini bentuk persamaan. Okey, dalam persamaan setengah bagi ion lithium, di mana lithium, atom lithium tadi dia akan membentuk cation, betul? Cation. Okey. Cation apabila dia mendermakan 1 elektron. Kenapa positif? Sebab apa? Dia dah kurang 1 elektron. Okey, seterusnya kita akan tengok tentang atom bukan logam kepada anion. Okey, atom bukan logam kepada anion. Okey. Dia sama je macam tadi. Okey, cumanya yang kali ni kita menggunakan atom bukan logam. Okey. Cikgu ambil contoh kat sini, atom bukan logam adalah fluorine. Okey, fluorine. Okey. Fluorine berapa banyak dia punya nombor proton? Nombor proton dia ada 9. Okey, bila ada 9, proton ada 9, elektron ada 9. Jadi, susunan elektron dia adalah 9, 2, 7. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, dia ada 2 petala. Petala pertama dan juga petala kedua. Okey. Elektron ada 2 pada petala pertama dan 7 pada petala yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Sekarang bila kita kata atom fluorine, dia akan menjadi anion. Okey. Kenapa dia perlu jadi ion atau anion itu? Kita kena tahu. Tengok balik kita punya konsep. Okey. Dalam kes ni, awak rasa atom fluorine dia akan terima atau menderma elektron untuk mencapai susunan octet ataupun duplet. Okey. Kalau tengok pada susunan elektron 2, 7. Okey, 2, 7. Susunan elektron duplet ataupun susunan elektron yang octet, mana yang lebih mudah untuk atom fluorine untuk membuat tindak balas kimia? Okey, sudah tentulah dia akan lebih mudah untuk kalau macam ni dia lebih mudah untuk terima elektron lah. Okey. So bila dia terima elektron, dia akan jadi susunan elektron yang octet. Okey. Jadi dia akan terima sebanyak 1 elektron. Okey, kalau kita tengok kat sini, fluorine akan bila dia perlukan 1 lagi elektron, dia akan terima 1 elektron. So bila dia terima 1 elektron, dia akan jadi ion yang bercas negatif. Okey. So kita tengok tadi
susunan elektron dia adalah 28. Okey, 28 Yang pertama, petala pertama ada 2. Petala kedua ada 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Yang ini yang baru. Dia terima satu lagi elektron untuk mencapai kestabilan susunan elektron oktet yang stabil. Okey. So kalau kita tengok kat sini, dia dah menjadi satu anion sebenarnya. Sebab apa? Kita tengok dia terima satu elektron. Maksudnya elektron ni bercas negatif. Apabila dia terima satu cas negatif, maksudnya automatik ion ini menjadi ion yang negatif. Okey, boleh ingat ion yang negatif. Sebab tu kalau nak lebih jelas, kalau kita tunjukkan melalui persamaan setengah, ni persamaan setengah. Persamaan setengah bagi ion fluorida adalah apabila fluorin menerima satu elektron. Okey, fluorinnya asalnya neutral, menerima satu elektron yang negatif, dia akan menjadi fluorid yang negatif bercas negatif 1. Okey. So ini adalah persamaan setengah bagi ion fluorida. Okey, baiklah, seterusnya selepas kita dah tahu sedikit sebanyak tentang macam mana sesebuah atom logam menjadi ion positif dan juga atom bukan logam menjadi ion negatif. Sekarang kita akan tengok bagaimana pembentukan ikatan ion itu sendiri. Okey, pembentukan ikatan ion. Okey, untuk ini contohnya cikgu akan ambil contoh daripada atom lithium dan juga atom yang tidak balas dengan atom bukan logam, iaitu atom fluorin. Kita ambil contoh tadi, atom lithium dan juga atom bukan logam kita, iaitu fluorin. Okey, so kita tengok kat sini, lithium dengan susunan elektron kita sebanyak 21. Okey, lithium. So dia ada 2 petala. Okey, dia akan bertindak balas dengan atom fluorin. Atom fluorin. Berapakah susunan elektron bagi atom fluorin? 2, 7. Okey. So dia ada 2 petala. Petala pertama dan juga petala yang kedua. Okey. So bila ada 2 petala. Okey. Sekarang kita letak bilangan elektron dia lah. Kita lukis elektron dia. 1, 2, 1, 1. Okey, untuk cikgu guna untuk fluorin, cikgu akan guna simbol titik lah, simbol titik sebab kita dah guna simbol pangkah untuk menunjukkan bilangan elektron bagi lithium. Sekarang ni cikgu akan guna simbol titik lah untuk menunjukkan bilangan elektron bagi atom fluorin itu sendiri dan yang 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang dah ada 7. Okey, sekarang kalau kita tengok atom lithium daripada atom logam ni, dia akan mudah membuat tindak balas dengan
ataupun membuat ikatan dengan atom bukan logam iaitu fluorin. Okey, macam mana? Kita tengok kat sini. Atom lithium dia perlu mencapai kestabilan. Sekarang ni dia perlukan kestabilan yang oktet ataupun kestabilan yang duplet. Kalau tengok kat sini, atom lithium lebih mudah untuk melepaskan satu elektron. Lebih mudah untuk melepaskan satu elektron. Jadi dia akan menderma elektron kepada siapa? Okey, kepada atom fluorin. Sebab apa? Sebab bagi fluorin pula, dia memerlukan hanya lagi satu elektron untuk mencapai kestabilan yang susunan elektron yang oktet. Betul? Okey. Dia tak boleh nak lepaskan 7. Sebab apa? Itu kalau lepaskan 7, prosesnya jadi panjang berbanding menerima satu elektron. So dia lebih mudahlah untuk terima satu elektron. Elektron dari siapa? Elektron dari lithium. Okey, so bila lithium menderma satu elektron, dia akan jadi atom lithium ni dia akan kehilangan petala yang paling luar lah. So dia akan dapat susunan elektron yang duplet. So bila elektronnya tadi ada 3, dia dah kehilangan 1, apa jadi pada lithium? Dia akan menjadi satu cas yang positif. Okey, itu untuk lithium. Kalau untuk fluorin pula, so fluorin 27 terima satu elektron. Dia akan jadi 28. Okey, 28. Jom kita lukis. Fluorin dia akan jadi 28. Okey, maaf kalau buruk. Okey. So kita tengok sini, 2 elektron 1, 2. Petala yang kedua ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang ke-8 tadi tu cikgu akan buat pangkah. Okey. Yang ini adalah elektron yang didermakan daripada atom lithium tadi. So, kalau kita tengok kat sini, dia akan menjadi ion yang bercas negatif 1. Sebab apa? Sebab dia telah pun menerima satu elektron. So, dia akan jadi cas yang bercas negatif 1. Okey. Okey. So, cikgu, mana ikatan tu? Saya tak nampak. Okey. Benda ni memang tak nampak. Okey, tapi dia ada dia punya rational dia. Okey, ataupun logik dia. Okey, tengok sini. Sekarang ni kita ada charge. Kita ada ion yang bercas positif dan juga ion yang bercas negatif. Okey. So, awak pernah main magnet, betul? Magnet kutub positif dan kutub negatif, dia akan bercantum selalunya. Betul? Sebab apa? Sebab okey, ni sebab dia. Dia mempunyai ion yang berlainan cas tadi, yang macam cikgu terangkan tadi. Dia ada cas positif dan negatif macam magnet. Dia akan melekat. Okey, melekat. So dia akan tertarik lah antara satu sama lain oleh. Okey. Dia tertarik bukannya sebab tiba-tiba dia tertarik. Okey, sebab apa? Sebab dia ada satu daya. Kita panggil daya tu sendiri adalah daya elektrostatik. Okey, daya elektrostatik yang kuat. Okey, ion yang bercas positif dan juga ion yang bercas negatif akan tertarik. Dia akan tertarik antara satu sama lain. Lithium tertarik dengan fluorida, ion fluorida disebabkan oleh daya
elektrostatik yang kuat. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan mengenali tentang jenis ikatan yang kedua, iaitu ikatan kovalen. Okey. Untuk ikatan kovalen, ia melibatkan ikatan yang terbentuk melalui perkongsian elektron. Okey, so dia punya proses dekat sini adalah perkongsian elektron antara atom-atom bukan logam. Okey, untuk ikatan kovalen, ia terbahagi kepada tiga jenis, ya. Tiga jenis, Yang pertama iaitu ikatan tunggal. Kedua adalah ikatan ganda dua. Dan yang ketiga adalah ikatan ganda tiga. So, ini adalah contoh-contoh kepada ikatan kovalen. Okey. Kita ambil satu contoh. Kita ambil contoh molekul hidrogen. Okey. Molekul hidrogen. Kalau kita lukis kat sini, molekul hidrogen, dia ada berapa proton? Nombor proton dia ada 1. Jadi elektronnya ada 1. Okey, 1 elektron. Elektronnya ada 1. Okay. Macam mana elektron baiklah. Macam mana hidrogen atom nak mencapai kestabilan yang duplet ataupun oktet? Okey. Dia akan bertindak balas dengan atom hidrogen juga yang mengandungi 1 elektron. Ini yang kedua. Okey. So, apa yang berlaku, dia akan berkongsi lah. Kita akan tengok macam mana dia berkongsi. Okey. Perkongsian elektron akan berlaku dekat sini. Okey, sini ada 1, sini ada 1. Okey. Ini adalah elektron daripada hidrogen yang pertama dan ini adalah elektron daripada hidrogen yang kedua. So, dia berkongsi. So, apabila dia berkongsi, dia akan mendapat susunan elektron yang baru, iaitu 2. Okay. Asalnya 1 betul. Okay, lupa nak tulis 1. Sekarang dia jadi 2. So, dia telah mencapai susunan elektron yang duplet. So, sebab tu hidrogen gas dia wujud dalam bentuk molekul. So, benda-benda yang daripada ikatan kovalen selalunya dia akan wujud dalam bentuk molekul. Molekul lah sebab dia berkongsi. So, kat sini kita tengok ini adalah contoh kepada ikatan tunggal. Okay, seterusnya kita akan tengok contoh kepada ikatan ganda 2. Okey. Selain daripada awak melukis orbital, awak juga boleh menggunakan struktur Lewis. Okey. Struktur Lewis ni maksudnya awak hanya menunjukkan elektron valence saja. Awak tunjuk macam mana elektron valence saja. Contohnya, kita ambil kat sini oksigen lah. Oksigen, elektron valence dia ada 6, betul? So, ada 6. Kita hanya melukiskan 6 elektron valence sahaja. Okey. So, kalau kat sini dia punya susunan elektron 2, 6. Jadi, untuk membentuk molekul oksigen, dia perlu bertindak balas dengan satu lagi lah, molekul oksigen. Okay. So, dia ada 6 elektron valence. Okay.
Jadi dua-dua oksigen ni adalah atom yang bukan logam. Jadi mereka akan mencapai susunan yang oktet melalui perkongsian elektron. Okey, kalau kita tengok kat sini, oksigen dia akan berkongsi lah. Berkongsi. Okey. Berkongsi dengan oksigen yang kedua. Okey, oksigen yang kedua Oksigen yang kedua. Oksigen yang kedua. Okey, sini. Dekat sinilah dia. Dia ada satu pasang, dua pasang. Okey. Ataupun awak boleh tulis ataupun lukis macam ni. Oksigen ikatan ganda 2 dengan oksigen yang kedua. So dalam satu ikatan ni kita ada elektron daripada atom oksigen yang pertama dan juga elektron daripada oksigen yang kedua. Okey. Itu saja untuk ikatan ganda 2. Baiklah, untuk ikatan ganda 3 kita akan tengok contoh kepada molekul nitrogen. Okey. Melalui struktur Lewis, nitrogen akan mempunyai 5 valence elektron. Okey, 5. Dan dia akan bertindak balas dengan satu lagi atom nitrogen lah yang ada 5 juga valence elektron. Okey, so sini ada 5, sini pun 5. Okey. Apa yang berlaku apabila nitrogen ini hendak mencapai susunan elektron yang oktet? Kalau macam ni, dia perlukan lagi 3, betul? Sini pun dia perlukan lagi 3. So dia akan berkongsi dengan nitrogen yang kedua. So kita tengok kat sini, dia akan berkongsi lah 1, 2, 3. Okay. Ni daripada nitrogen pertama, dia akan berkongsi dengan elektron nitrogen yang kedua. 1, 2, 3. Okay. Berkongsi lah dengan nitrogen yang kedua. So elektron yang selebihnya akan berada daripada tempat yang asal lah, kita tak usik dia. Okay. So yang sinilah kita akan menghasilkan ikatan ganda 3. So ni ada perkongsian lah, perkongsian elektron dekat tengah. Ataupun awak boleh tulis dengan cara macam ni. Nitrogen ikatan ganda 3 nitrogen. So ini adalah molekul untuk nitrogen, gas nitrogen. Okay, itu saja. Dan sebelum kita berakhir, cikgu nak ini dia. Cikgu nak terangkan tentang persamaan dan juga perbezaan bagi ikatan ion dan ikatan kovalent. Okey. Kita tengok dulu persamaan. Untuk persamaan, kalau kita tengok kat sini, persamaan pertama adalah kedua-dua ikatan ini melibatkan elektron valence sahaja. Okey, ni penting sebab apa? Kalau kita tengok proses pemindahan ataupun proses perkongsian elektron, ia hanya melibatkan elektron valence sahaja. Elektron yang dalam petala di sebelah dalam tidak terusik. Okey. Dan seterusnya, kita tahu setiap pemindahan elektron ataupun perkongsian elektron ni kenapa berlaku, sebab dia nak capai satu objektif dia. Apa objektif dia adalah kita kena tengok sama ada atom tu dah capai elektron, susunan elektron yang oktet ataupun duplet yang stabil. So itu adalah persamaan bagi ikatan ion dan ikatan kovalent. Okey. Untuk perbezaan pula, untuk ikatan ion, kita kena tahu ikatan ion macam mana boleh terbentuk. Sebab ia berlaku apabila adanya proses apa? Proses pemindahan elektron.
Tapi kalau ikatan kovalent, dia melalui proses perkongsian elektron. Okey. Bagaimana pula dengan atom yang terlibat? Okey. Untuk ikatan ion, atom yang terlibat adalah atom dari atom logam dan juga atom bukan logam. So, kita kena tahulah macam mana nak kenal pasti atom tu logam ke ataupun bukan logam. So, itu kita kena selalu tengok dekat jadual berkala. So, untuk ikatan kovalent pula hanya melibatkan atom-atom bukan logam. Okey. Yang terakhir adalah sebatian yang terbentuk daripada ikatan ion adalah dari cation dan anion. So, bila ada cation dan anion, dia akan terbentuk menjadi ikatan ion. Tapi untuk kovalent, tidak. Dia hanya membentuk sebatian hanya terbentuk daripada molekul. So, sekian saja dari cikgu. Cikgu harap video ini dapat memberi manfaat kepada pelajar. Dan cikgu doakan yang terbaik. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu akan kongsikan selepas ini. Okay?